perbincangan semalam. Perbincangan semalam iaitu berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya ulang balik sedikit yang kita sudah bincangkan semalam, kemudian kita sambung perbincangannya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan golongan yang selamat, golongan yang berada di atas landasan kebenaran. Yang mana selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku perpecahan di kalangan ummah. Seperti contoh yang saya sebutkan semalam, di zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pun sudah ada golongan yang rosak kepercayaannya dari segi takdir, dan juga selepas daripada itu di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sudah banyak berlaku pada kerosakan dari sudut akidah, umpamanya yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah dengan fahaman Syiah yang seterusnya menjadi asas kepada golongan Syiah yang membawa pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selamat, yang berada di atas landasan yang lurus, sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan dalam perjumpaan kita semalam. Berbanding dengan firqah yang lain yang banyak lagi, sama ada Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Mujassimah, dan sebagainya. Banyak lagi golongan-golongan firqah yang sesat, yang menyimpang daripada landasan kebenaran. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah terus berada di atas landasan Islam yang sempurna, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Kemudian seterusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dikenali juga dengan Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat, ataupun Al-Firqatul Mansurah, kelompok yang dibantu, kelompok yang mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan usul akidah, asas akidah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' generasi yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali generasi sahabat. Jadi yang ini saya telah bincangkan semalam berkenaan dengan asas kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Quran dan hadis, dan pendekatan melalui cara yang lain seperti yang dilakukan oleh golongan khalaf, seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menggunakan pendekatan akli, boleh tidak menjadi masalah selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu saya telah berikan penjelasan dalam perjumpaan semalam. Kemudian berkenaan dengan kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenali sebagai Ahlus Sunnah, tidak Ahlul Quran. Yang tu saya telah jelaskan juga semalam, tapi saya sebut sepintas lalu. Kerana yang pertama, sunnah merupakan penjelasan kepada Al-Quran. Bermaksud berpegang kepada sunnah, bermakna berpegang kepada Al-Quran. Dan yang kedua, untuk menzahirkan pembelaan terhadap sunnah, iaitu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana golongan-golongan yang sesat sering menunjukkan penentangan terhadap sunnah, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak berani untuk menyatakan penentangan terhadap Al-Quran, walaupun hakikat sebenarnya mereka juga menolak Al-Quran. Itu hakikat yang sebenar golongan-golongan yang sesat. Kemudian yang ketiga, iaitu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan perpecahan yang berlaku di kalangan umat selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda akan memberi pesanan untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuk yang ditunjukkan oleh generasi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi insya-Allah pagi ini saya akan bacakan beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang kepentingan kembali kepada sunnah dan juga jama'atus sahabah yang merupakan asas kepada
nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa an-na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyah لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan berlaku ke atas umatku sama seperti yang berlaku ke atas Bani Israel, sebagaimana samanya sebelah kasut dengan sebelah lagi. Sehingga jikalau ada di kalangan mereka yang mendatangi ibunya secara terbuka, pasti akan ada di kalangan umatku yang melakukan sedemikian. Sesungguhnya Bani Israel berpecah kepada 70 millah. Semuanya berada di dalam neraka kecuali 1 millah. Sahabat-sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda menjawab, golongan yang berada di atas landasanku dan sahabat-sahabatku. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan At-Tirmidzi, yaitu an Arbad bin Sariyah qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr thumma aqbala alaina fa wa'adhana maw'izatan balighah ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب قلنا أو قالوا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami sembahyang subuh. Kemudian baginda menghadap ke arah kami lalu memberikan nasihat yang begitu mendalam kepada kami, di mana mengalir air-air mata dan gemetar hati-hati kerananya. Kami atau mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ini adalah nasihat ucapan selamat tinggal. Kerana itu berilah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, supaya mendengar dan patuh kepada pemerintah walaupun orang yang memerintah adalah seorang hamba Habsyi, kerana sesiapa yang hidup dari kalangan kamu akan melihat banyak perselisihan sepeninggalanku, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun yang terpimpin. Berpeganglah kamu dengannya dan gigitlah dengan geraham-geraham kamu. Hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara baru, kerana setiap perkara baru adalah bid'ah dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan At-Tirmidzi. Baik, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan perpecahan yang berlaku di kalangan ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan, bila berlaku perpecahan di kalangan ummah, maka hendaklah kembali kepada sunnah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga al-jamaah, dan yang dimaksudkan dengan al-jamaah itu adalah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kakak. Oh, bisa lagi. Sekejap. Saya kena keluar. Sekejap kan? Seminit. Jadi dalam dua hadis yang
saya bacakan tadi, Nabi SAW menyebutkan tentang akan berlaku perpecahan, akan berlaku perselisihan di kalangan umat ini. Dan Nabi SAW menegaskan bila berlaku perpecahan, bila berlaku perselisihan, terutama sekali di dalam soal-soal akidah, di dalam soal-soal tauhid, maka jalan yang selamat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ialah dengan merujuk kepada sunnah, iaitu kepada sunnah Nabi SAW, iaitu hadis-hadis baginda, dan juga merujuk kepada generasi sahabat, melihat bagaimana perjalanan hidup yang dilalui oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah ini. Ada masalah ke? Silakan Ustaz, ada yang terbuka. Baik. Silakan Ustaz. Baik. Jadi dari ini di antara hadis-hadis yang menjadi bukti, yang menjadi sandaran kepada ulama-ulama kita untuk menamakan golongan yang selamat ini, golongan yang berada di atas landasan kebenaran ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan sunnah? Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini, iaitu bila mana Nabi SAW sebut terdapat mana umat Nabi ini akan berpecah kepada 73 golongan, satu sahaja yang masuk ke dalam syurga. Golongan yang masuk dalam syurga tu ma ana alaihi wa ashabi, iaitu golongan yang berada di atas landasanku, sunnahku dan juga sunnah sahabat-sahabatku. Begitu juga bila mana Nabi SAW sebut perpecahan yang berlaku di kalangan umat ini, perselisihan, yang ni kata begini, yang ni kata begini, maka Nabi suruh merujuk kepada sunnahku, iaitu sunnah Nabi SAW, hadis baginda, dan juga sunnah khulafa, mana pengganti-pengganti Nabi SAW yang terpimpin. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sunnah? Yang dimaksudkan dengan sunnah adalah setiap perkara yang datangnya daripada Nabi SAW. Sama ada berbentuk kata-kata baginda, perbuatan baginda, pengakuan baginda, diam baginda, tegahan baginda, masam, mana baginda SAW marah dengan muka merah menyala, merah pipi-pipi seperti delima merekah, yang disebutkan di dalam hadis-hadis baginda. Jadi itu semua adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Setiap apa yang datang daripada baginda, yang merangkumi ciri-ciri agama, seperti berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak dan sebagainya. Maknanya semua sekali merangkumi berbagai aspek kehidupan. Dari segi kepercayaan, dari segi sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi, maknanya sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kepercayaan kita, menjadi pegangan kita, menjadi akidah kita yang Allah Subhanahu wa taala buat, yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Itu berkait dengan Allah taala. Begitu juga berkait dengan perbuatan kita, apa yang kita nak buat di dalam menyatakan kepercayaan, menyatakan akidah, menyatakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan akidah, dalam persoalan syariat, dalam persoalan ibadat pun begitu juga. Apa yang kita perlu buat, yang kita perlu laksanakan untuk menyatakan keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Begitu juga persoalan akhlak, itu juga terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu luas, di dalam kitab Mishkatul Masabih yang menjadi kitab syarah hadis yang saya buat, ni Mishkatul Masabih, dia ada bab adab. Bab adab di dalam kitab ni daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 35 bab. Jadi cuba kita bayang. Yang mana bab adab lebih daripada 35 bab adab. Mana nak cerita luas sangat pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi maksud Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah ialah orang yang berpegang kepada
setiap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan dengan ahlus sunnah. Ahli orang yang berpegang kepada sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat berkenaan dengan al-jamaah, saya akan sebut selepas daripada ini berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat pula kepada perintah supaya berpegang kepada sunnah. Jadi terdapat hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya berpegang kepada sunnah dalam semua bab, dalam semua perkara, khususnya terutama sekali persoalan akidah. Sebab kita tengok sekarang ni macam-macam bentuk pegangan akidah yang menyerang umat Islam. Dulu pun dah banyak dah macam-macam dah. Sekarang ni pun begitu juga. Begitu juga. Saya dengar ceramah-ceramah setengah-setengah tu yang sudah difatwakan sesat oleh JAKIM, oleh sebahagian jabatan agama. Saya dengar kuliah mereka sampai 2 jam. Saya dengar. Dalam kereta saya dengar, saya cuba tengok di mana punca dia. Di sini punca dia sesat, di sini punca dia sesat. Sebab apa? Kerana membelakangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kepercayaan, di dalam berakidah. Jadi sebab tu sangat penting dalam soal akidah terutama sekali, jangan lari daripada tuntunan, jangan lari daripada maknanya garisan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah, amallah, percayalah, jadikan sebagai sandaran di dalam kepercayaan, di dalam beramal. Dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Maknanya tinggalkan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan antara ciri yang menyebabkan kita beriman. Antara ciri keimanan kita adalah memutuskan di dalam perselisihan, membuat keputusan berdasarkan kepada apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa jua perselisihan, terutama sekali perselisihan dalam perkara yang paling penting di dalam agama. Yang paling penting dalam agama adalah, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah persoalan akidah. Itu persoalan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi bila berlaku perselisihan di kalangan kita, di kalangan umat ini, berlaku perselisihan terutama sekali dalam soal akidah, maka jalan penyelesaian dia ialah mengikut sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti kena merujuk kepada hadis-hadis baginda, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ciri ahlus sunnah. Itulah ciri ahlus sunnah wal jamaah, iaitu bila berlaku perselisihan, bila berlaku pertelingkahan dan ia tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dianya adalah merujuk kepada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dilalui oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ayat yang seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala,
qul in kuntum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Jadi yang ni ayat ni juga sama seperti ayat sebelumnya, iaitu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bila berlaku perselisihan terutama sekali dalam soal akidah, maka rujukannya adalah Allah dan juga Rasul. Rujukannya adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan perselisihan, pertelingkahan tersebut. Jadi itulah sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan merujuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlaku sebarang pertelingkahan. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya mengikut Nabi adalah bermakna mengikut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan ikut Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna cinta dan kasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana di sini ayat ini menjelaskan tentang keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentang penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah di dalam mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah baginda, terutama sekali di dalam persoalan akidah, di dalam soal-soal akidah. Jadi ini juga maknanya menjadi hujah, menjadi dalil berkenaan dengan kepentingan mengikut sunnah baginda, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dalam soal akidah. Untuk melayakkan kita dikenali sebagai Ahlus Sunnah. Ayat seterusnya sama seperti tadi juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Sesiapa yang taat kepada Rasul, bermakna dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ayat ini juga menunjukkan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mentaati Rasul, di dalam berpegang kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara ayat-ayat. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang saya akan jelaskan selepas daripada ini, ayat yang menghimpunkan ketaatan kepada Rasul dan juga kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Yang tu kita akan jumpa, saya akan sebut selepas daripada ni. Selepas daripada saya menjelaskan berkenaan dalil-dalil supaya berpegang kepada jamaah, iaitu jamaatus sahabah, yang menjadi salah satu daripada ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuba sebelum pergi kepada perbincangan berkenaan dalil berkenaan dengan berpegang kepada al-jamaah ni, suka saya nak buka peluang dulu untuk bertanya. Sebab pagi ni saya tak boleh panjangkan, setakat 8.40 sahaja untuk pagi ni. Kerana pukul 9 saya ada kuliah muslimat pula di masjid daerah Manjung ni. Saya paksa kena lagi ke sana pula selepas ni. Jadi saya buka peluang dulu, kalau ada apa-apa soalan kita bermusakarah dulu berkenaan dengan soalan yang ditanya. Kalau tak ada, saya sambung sedikit berkenaan dengan dalil berpegang kepada jamaatus sahabah. Ada yang nak tanya? Sila. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Boleh saya tahu
apa ayat-ayat yang tadi Ustaz bacakan tu mengenai dengan dalil dalam soal akidah berpegang kepada sunnah Rasulullah. Boleh saya tahu ayat-ayatnya dan dari mana surah-surahnya Ustaz? Ada 5 Oh, dalil tadi Ustaz bacakan. oh, Terima saya kasih baca. Ustaz. Maksudnya saya baca tapi saya tak sebut surah apa, ayat apa. Jadi nak tahu. Ya, betul. Baik. Kasih Jadi Ustaz. yang saya bacakan tadi, yang pertama surah Al-Hash. Surah Al-Hash ayat yang ke-7. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua surah An-Nisa. An-Nisa ayat 65. Boleh? Yang ketiga surah An-Nisa juga ayat 59. Yang keempat surah Ali Imran ayat 31. Yang kelima surah An-Nisa ayat 80. Boleh? Boleh? Sudah ada 5 sahaja ke? 5 Okey. saja. Yang insya-Allah selepas daripada ini kita ada lagi ayat-ayat yang lain yang saya akan bacakan selepas daripada ini. Okey, makasih. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, yang pertama tadi Al-Hash ayat berapa Ustaz? Al-Hash ayat 7. 7. Okey, terima kasih. Baik, sama. Ada soalan yang lain? Ustaz, yang ketiga Ustaz. Ulang balik Ustaz. Ustaz ulang balik. Yang ketiga An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59. Ustaz, ulang semula Ustaz, semuanya lah senang. Baik. Ayat pertama surah Al-Hash. Al-Hash ayat 7. Boleh tulis. Saya pun tak tahu nak tulis kat mana ni. Tak apa, saya salah nanti Ustaz baca. Al-Hash ke Al-Hajj? Hashr. Al-Hashr. Okey, Hashr. nanti saya salin balik. Juzuk, Ustaz boleh baca. 28. Yang kedua An-Nisa ayat 65. Betul. An-Nisa ayat 65. Yang ketiga An-Nisa ayat 59. Yang keempat Ali Imran ayat 31. Yang kelima An-Nisa ayat 80. Betul. Baik. Ada soalan lagi? Ustaz, ayat yang pertama tu surah Al-Hajj. Hashr. Hashr. Okey. Hashr. Juzuk Qad Sami'allah. Juzuk yang ke-28. Boleh? Ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi boleh kemukakan kepada Ustaz sekarang? Okey, tak apa Ustaz, boleh teruskan apabila tak ada soalan. Saya teruskan. Kemudian seterusnya, tadi saya bacakan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan dalil berpegang kepada as-sunnah, yang dalil yang menunjukkan kebenaran kita dan juga kenapa kita dinamakan Ahlus Sunnah. Kemudian seterusnya dalil berpegang kepada al-jamaah, iaitu jamaatus sahabah, yang merupakan sebab kenapa kita dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dimaksudkan dengan al-jamaah ialah jamaatus sahabah, jamaah
sahabat-sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan kepada hadis perpecahan ummah sebelum ini yang telah saya bacakan sebelum ini, dan juga berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain yang akan saya sebutkan selepas ini. Antara dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberikan bantuan dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan ketaatan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah. Serta Allah menyediakan untuk mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan berkenaan dengan golongan yang berjaya. Golongan yang berjaya yang dijanjikan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal-awal memeluk Islam, berhijrah dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhijrah dan orang yang mengikut mereka. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang mengikut sahabat-sahabat, orang yang mengikut as-sabiqun al-awwalun, orang yang mengikut golongan muhajirin dan ansar adalah orang yang berjaya. Adalah golongan yang berjaya, golongan yang akan memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang akan memperolehi syurga pada hari akhirat kelak. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang ikut sahabat adalah orang yang berjaya, orang yang akan memasuki syurga. Kerana itulah kita dikenali sebagai al-jamaah, mana ahlul jamaah, golongan yang mengikut jemaah sahabat, kerana kita ingin memperolehi kejayaan sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum memperolehi kejayaan. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 123. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Maka jika mereka beriman, umat kemudian, kita beriman sebagaimana kamu beriman, sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum beriman, maka sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, iaitu umat kemudian ini berpaling, kita berpaling daripada jalan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sesungguhnya mereka berada di dalam kebengkokan. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ini seperti cermin kepada kita. Seperti cerminan, adalah cerminan kepada kita. Kita boleh tilik kita, betul atau tak betul kita berada di atas landasan kebenaran ataupun tidak kita ni, kita tilik dengan sahabat. Kalau perjalanan, kalau kita tilik dengan sahabat tu, kita tengok sahabat, kita serupa dengan laluan yang dilalui oleh sahabat, terutama sekali dalam soal keimanan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata jika mereka beriman. Maknanya kalau kita beriman sebagaimana kamu beriman, sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum beriman, maka kita akan mendapat petunjuk. Jadi kita nak suruh benar, betul keimanan kita, nak suruh tepat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana cara sahabat-sahabat radhiyallahu anhum beriman. Itulah sahabat beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan ataupun cara yang sepatutnya kita lalui
di dalam menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga antara ayat yang menjadi dalil, bukti nama kita ni, jenama kitanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi beberapa ayat yang lain, hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menjelaskan berkenaan dengan perkara yang sama. Ayat Al-Baqarah ayat 123. 123. Bukan 23, 123. Kemudian berkenaan dengan dalil-dalil yang lain tu saya rasa tak sempat untuk saya teruskan kerana saya ada kuliah pula di Masjid Daerah Manjung, jadi saya terpaksa kena mengundur diri setakat ni dulu untuk pagi ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat bertemu lagi insyaAllah. Besok saya cuba susun sikit jadual saya dengan guru yang lain dan saya akan maklumkan kepada Opah Sabariah berkenaan dengan program untuk besok insya-Allah. Jadi untuk hari ni, pagi ni, saya rasa setakat ni dulu yang dapat saya berkongsi dengan ahli kelab sekalian. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang sempat saya berikan pada pagi ini mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu 'ala an-nabiyil ummi alladhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Ahmad Nasim Abdul Rauf, dan terima kasih atas perkongsian ilmu tu tadi bab akidah ini yang mana adalah kita mengikut ajaran Islam berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, syariah dan juga akhlak, dan berlandaskan amalan sunnah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita diwajibkan untuk menjaga akal dengan mencari ilmu kerana Islam mencakupi seluruh aspek yang telah menentukan hukum, undang-undang dan peraturan dalam semua perkara yang menyentuh perbuatan dan kehidupan manusia. Sila rujuk dalil dari ayat suci Al-Quran itu tadi dari potongan surah ayat berikut, iaitu surah Al-Hajr ayat 7, An-Nisa ayat 65, An-Nisa ayat 59, Al-Imran ayat 31 dan Al-Nisa ayat 80. Dan dari pihak pengusaha mohon maaf jika ada salah bicara pada saya Ustaz, dan yang sebenarnya ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada penaja, semoga tajuk ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.